Sebab muslimah ni apa pasal? Baguslah kakak ni. Muslimah ni orang yang cakap. Okay? Suka sangat cakap benda macam-macam kan. Kita duduk mana-mana pun, duduklah sebelah orang, siapa-siapa pun kawan kita kan, mesti nak cakap. Cuba duduk dalam MRT kan, daripada naik MRT sampai nak turun MRT cakap. Lepas tu naik bas, duduk bas lagi cakap lagi. Nak seberang pun cakap lagi, Masya Allah. Lepas tu tak cukup, balik rumah call lagi. Betul tak? Okey, SMS lagi je tak kira lah. So maknanya muslimah ni banyak bercakap tau. Banyak perkara yang nak dibualkan, yang nak diceritakan, nak diluahkan. Jadi Nabi SAW mengajar muslimah agar bagaimana hendak mengekang permasalahan ini. Nabi kata alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis. Hendaklah kalian dengan bertasbih, bertahlil dan juga taqdis. Kerana zikir ini mampu untuk menjaga lisan kita. Ia menjaga perbualan kita, percakapan kita. So kita sebagai muslimah bukan setakat. Tapi muslimah ni bagus sebab dia ada power dalam bercakap sebenarnya. Sebab tu muslimah diimak kan. Sebab tu dia mendidik anak-anak lebih daripada seorang suami. Sebab dia ada kekuatan untuk bercakap, menasihati dan sebagainya. Ini kekuatan muslimah. Namun begitu ianya perlu digunakan pada tempatnya. Okey? Kita punya kekuatan dalam bercakap, berbual, ini semua perlu digunakan pada tempat yang betul dan bukan di tempat yang salah. Jadi hadis ini yang pertama ialah ingin menerangkan kepada kita berkenaan dengan menjaga lisan. Jadi di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada para muslimah akan suatu ibadah penting yang sering dilalaikan. Sebab akhir Nabi kata wala taghfulna wa tansayna rahmah. Dan janganlah kamu ini lalai sehingga kamu melupakan kepada rahmat. Jadi berzikir adalah sesuatu untuk mengelakkan kita muslimah daripada lalai dan kita melupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau nak fikirkan rahmat Allah ni memang tidak terhitung. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ibrahim, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kau nak hitung nikmat Allah, nikmat ni rahmat juga. Nikmat Allah ni maka kau memang takkan terkira. Ni Allah sendiri kata dalam surah Ibrahim. Jadi begitulah, bila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada banyak perkara-perkara yang dapat menyelamatkan. Dapat menyelamatkan. Jadi sini dalam hadis ini Nabi kata bahkan mereka perlu menggantikannya dengan sesuatu yang hina dan rendah, iaitu perbincangan tentang kebatilan, berdusta, mengumpat, dan memfitnah, dan berapa lagi malapetaka lisan yang lainnya. Wasiat ini khusus, maknanya hadis ini khusus ditujukan kepada para wanita yang mengingat banyaknya ucapan mereka yang kurang bermanfaat. Seperti diketahui bahawa wanita memang terkenal dengan banyak bicaranya. Ini yang saya katakan tadi. Wanita banyak terkenal dengan banyak bicaranya. Dengan sebab itu Nabi mengkhususkan hadis ini untuk para wanita, supaya wanita menggantikan sifat ataupun sikap suka berbual ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang makna maksudnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya berkata baik atau diam. Dua pilihan ini diberikan. Mereka yang beriman kepada Allah SWT, kepada hari akhirat, maka hendaklah dia tu berkata baik ataupun diam. Nabi tak kata diam sahaja, tetapi dia didahulukan dengan berkata baik. Maknanya manusia tidak dihalang untuk berkata. Kita boleh membicarakan apa yang kita mahu, asalkan ianya perkara yang baik. Sebabnya Nabi kata berkatalah perkara yang baik. Atau kamu diam. Kalau sekiranya kita rasa tidak ada perkara yang baik yang boleh kita bicarakan, berdiam itu adalah lebih afdal.
Ini ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Atas sebab itu Abu Darda radhiyallahu an berkata, dahulukan kedua telingamu daripada mulutmu yang satu. Kerana Allah Subhanahu wa taala mencipta kedua telinga ni, dua telinga. Ni Abu Darda kata, Allah ciptakan dua telinga supaya kamu lebih banyak mendengar. Satu mulut supaya kamu lebih banyak berdiam. Ini hikmahnya. Dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang lain, daripada hadis ini saya sokong dia dengan hadis-hadis yang lain. Tadi hadis yang pertama saya sebut hadis yang main lah, yang utama hadis ni. Yang kedua hadisnya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tu barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaknya berkata baik atau diam. Itu hadis pertama yang menyokong hadis yang ini. Kemudian kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Dia tanya kepada Rasulullah. Tu Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan? Dan baginda menjawab, amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika. Itu Nabi kata yang bermaksud jagalah lisanmu. Jagalah lisanmu. Inilah keselamatan. Uqbah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan? Dan Nabi SAW menjawab, amsik lisan. Tu, jagalah lidah kamu. Dan seterusnya Nabi kata, wal yasa'ka baituka. Dan hendaklah kamu ini berdiam dalam rumah. Duduk diam kat rumah. Jangan keluar-keluar. Tak, bukan itu maksudnya. Duduk diam kat rumah. Maksudnya kalau tak ada apa-apa, duduk diam rumah lebih baik. Lebih menjaga diri. Lebih-lebih lagi untuk muslimah. Kalau kelas tak apa Jangan datang kelas saya pula. Mesti. Di kelas tak apa. Tak ada halangan. Tapi kalau sekiranya tidak ada keperluan untuk keluar, maka lebih baik duduk di rumah. Kemudian wabki ala khati'atika. Dan hendaklah kamu tangisi kesalahan-kesalahan kamu. Jadi ini adalah 3 keselamatan yang Nabi SAW peringatkan kepada umatnya. Pertama iaitu hendaklah kamu menjaga lisan. Pertama sekali Nabi kata jaga lisan kita ni. Inilah keselamatan. Sebab kalau kita ni tak jaga lidah, banyak perkara yang akan berlaku. Mungkin kita boleh memutuskan silaturahim. Mungkin kita akan menyebabkan berlakunya kekucakaciran. Kita membuatkan orang lain bergaduh. Rumah pun tak tenang kerana lidah kita. Jadi kita perlu banyak menjaga lidah. Saya waliasa'ka baituka, petahlah di rumahmu, itu tinggallah dalam rumahmu, wabki ala khati'atika, dan tangisilah kesalahanmu. Tangisilah kesalahanmu. Jadi bila seorang hamba ini mereka menangis terhadap kesalahan yang mereka lakukan, itu adalah yang terbaik. Kerana dia sedar dia melakukan kesilapan. Ni kalau kita ni tak nangis, maknanya hati kita keras. Tapi muslimah ni masuk nangis kan? Ke saya salah? Betul tak? Orang perempuan suka nangis kan? Bukan suka lah, maksudnya senang. Perkataan suka tu kena tukar sikit. Dia senang menangis, mudah, sensitif. Tengok drama sikit nangis kan? Betul tak? Sedih cerita ni, aduh, nangis. Tengok suami tengok, asal awak nangis ni? Cerita kat TV pun nak nangis. Tapi lelaki tak faham kan, sebab sedih cerita tu. Jadi, perkara tu normal untuk seorang perempuan. Dia normal. So, tapi kita bukanlah nangis sebab tengok drama kan. Ini sebab Nabi kata, hendaklah kamu wabki ala khati'atika. Hendaklah kamu menangis terhadap dosa-dosa yang kamu lakukan. Bukan sebab tengok drama. Jadi perkara ini perlu diperbetulkan. So dalam hadis yang lain, ini iaitu hadis Muaz. Tadi Uqbah bertanya kepada Nabi tadi. Sekarang Muaz ini dialog antara Muaz dan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bertanya kepada Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Tidakkah kamu mahu aku beritahu
kunci untuk semua dalam hidup ni. Kunci untuk semua perkara. Dan Muaz pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Dia tanya, ala ukhbiruka bimalaki zalika kulli. Hendakkah engkau aku beritahu kepada kunci untuk semua perkara? Maka Muaz pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Kemudian baginda memegang lidahnya. Baginda pegang lidah baginda ni, kuffa alaika haza. Macam ni. Jagalah. Kuffa alaika haza. Jagalah ini. Nabi tak cakap jaga lidah, tapi Nabi tunjuk, memberi isyarat. Ini jaga ni benda ni. Jadi itu yang dinasihatkan oleh baginda kepada Muaz. Kemudian Muaz pun bertanya lagi, okey, apakah kita akan dituntut sebab perkataan kita, wahai Rasulullah? Muaz bertanya pada Rasulullah. Bila Rasulullah menunjukkan kepada Muaz, kuf haza, maknanya jagalah lidah kamu ni. Dan Muaz pun pelik. Muaz tanya kepada Rasulullah, adakah setiap perkataan manusia ini akan dipertanggungjawabkan? Okay, apakah segala yang kita ucapkan ini akan dihitung sebagai dosa dan pahala? Kemudian Nabi SAW menjawab, sakilatska ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. InsyaAllah. Nabi kata, tidaklah manusia diseret di atas wajah mereka. Okay? Tidaklah manusia ni, Nabi kata, diseret atas wajah mereka atau di atas hidung mereka ni. Hidung dekat wajah kita Jadi bila diseret wajah itu, hidung akan terkena sekali. Hidung, mata, mulut dan sebagainya. Mereka melainkan hasil dari tingkah lisan ucapan mereka. Ini Nabi kata kepada Muaz. Ini Muaz bertanya, ini saya ulang kembali hadis ini. Muaz bertanya kepada Rasulullah, adakah manusia ni akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dituturkan? Dan Nabi kata, of course. Tak adalah. Nabi kata, tentulah, okay, tentu. Kerana manusia ni tidaklah diseret wajahnya atau hidungnya ini, melainkan kerana lidah mereka. Jadi di akhirat, mereka yang tidak menjaga lisan, okay, daripada hadis ini dapat kita ambil faedahnya bahawa mereka yang tidak menjaga lisan adalah mereka yang akan diseret wajahnya di hari kiamat nanti. Okay? Yang mana itu adalah atas tingkah laku lidah mereka. Wahal yakubbun nasa finnar, diseret di dalam neraka. Okay? Tidaklah manusia diseret di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka dalam api neraka, melainkan hasil dari tingkah lisan, ini ucapan mereka. Baik, itu adalah hadis yang ketiga. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Apa saya ni? Ambil gambar. Ambil video. Jangan lagi lama saya. Okay. Terlepas lah tadi. Yang mana terlepas? Tertinggal sikit. Yang mana satu? Tak apa. Saya ambil tak? Okey. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Jadi hadis ni maksudnya, orang Muslim adalah orang yang mana orang-orang Muslim lainnya selamat. Itu aman dari keburukan lisan dan tangannya. Dan seorang yang muhajir, iaitu berhijrah, adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Muslim adalah orang yang mana orang-orang Muslim lainnya selamat, iaitu aman dari keburukan lisan dan tangannya. Maka jadilah Muslimah itu. Kita perlu menjadi seorang Muslimah yang mana orang di keliling kita ini selamat daripada lidah kita. Mereka tu tidak, maksudnya tidak ada sakit hati, okay? Tak ada apa, jangan terasa lah tergores dan sebagainya, tersiat, sembilu dan sebagainya. Okay. Maknanya Muslimah sekeliling kita, kawan-kawan sekeliling kita, ataupun orang-orang di sekeliling kita ni selamat daripada lidah kita. Okay. Ni orang Muslim adalah orang yang mana orang-orang Muslim lainnya selamat, aman dari keburukan lidah dan juga tangan. So jadilah orang Muslim. Yang orang, maksud di sini Nabi nak kata,